Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan simulasi persembahan mengenai subjek pendidikan Islam ini. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Cik Nurul Syamimi Alia binti Cik Said, dan angka giliran saya adalah 2021 2423 10045. Nama yang diberi Nur Ain binti Muhammad Idris, yang kegiliran 20212423100052 dari X1. Dan saya Nurul Farha binti Bakri, dan nombor angka giliran saya 20212423100314, dan saya daripada unit X1. Sekarang kami akan memulakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu penghayatan akhlak dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Mari mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Maksud akhlak terbahagi kepada 2 aspek, iaitu aspek bahasa dan istilah. Dari aspek bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kulub. Ia juga disamaertikan dengan tingkah laku, tabiat, perangai, bentuk kepribadian dan kebiasaan kehendak. Manakala menurut istilah pula, akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Seterusnya ialah jenis akhlak, iaitu ma'mudah dan mazmumah. Yang pertama sekali ialah akhlak ma'mudah. Akhlak jenis ini merupakan akhlak terpuji atau positif. Antara contoh akhlak ma'mudah ialah syukur, jujur, sabar, rendah diri dan lemah lembut. Seterusnya ialah akhlak mazmumah, yang juga merupakan akhlak yang tercela atau negatif. Antara contohnya ialah riak, takabur, fitnah, sombong dan hasad dengki. Tanpa membuang masa, mari kita melihat pula akhlak wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikuti dalam kehidupan seharian, iaitu yang pertama ialah as-sidiq, yang bererti benar. Yang kedua, amanah, iaitu dipercayai. Yang ketiga, tabligh, iaitu menyampaikan. Yang keempat ialah fatanah, iaitu bijaksana. Mari kita melihat lebih mendalam tentang akhlak Rasulullah ini. Yang pertama ialah as-sidiq, iaitu benar. Semua perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan pasti akan berlaku. Hal ini demikian kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga tidak pernah bercakap bohong dan sentiasa benar dalam setiap perlakuan dan tindakannya. Yang kedua ialah amanah, iaitu dipercayai. Penduduk Mekah memberikan gelaran kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelaran Al-Amin, yang bermaksud orang yang sangat dipercayai. Seterusnya, baginda tetap berani menjalankan amanah Allah seperti berdakwah walaupun diancam bunuh oleh orang kafir Quraisy. Mustahil Rasulullah akan berlaku khianat terhadap orang yang memberikannya amanah. Akhir sekali, baginda tidak pernah menggunakan kedudukannya
sebagai rasul atau pemimpin bangsa Arab untuk kepentingan peribadinya, namun ianya semata-mata untuk kepentingan Islam melalui ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula ialah tabligh, iaitu menyampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan semua ajaran Islam dan perintah Allah kepada kita. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran ataupun firman Allah yang disembunyikan oleh baginda daripada pengetahuan kita. Walaupun ayat yang diturunkan itu menyindir, namun Nabi Muhammad tetap menyampaikan kepada kita. Yang keempat ialah fatonah, iaitu bijaksana. Nabi Muhammad sangat bijak berdebat dengan orang kafir Quraisy kerana beliau bijak menggunakan firman-firman Allah dalam perdebatannya. Selain itu, baginda juga bijak dalam menyampaikan dakwah, iaitu baginda bijak menjelaskan dan menghuraikan puluhan ribu hadis dan firman-firman Allah yang telah diturunkan sehingga kaumnya dapat memeluk Islam. Nabi juga sangat bijak menyusun strategi dalam mentadbir negara sehingga beliau telah berjaya menghapuskan diskriminasi kaum dengan menghapuskan semangat asabiah. Seterusnya, beliau juga telah berjaya mengharamkan amalan riba yang selama ini telah menjadi kebiasaan para pedagang Arab dengan menggantikannya sebagai ekonomi Islam. Sekarang, saya akan menerangkan tentang penghayatan akhlak sebagai seorang Muslim. Paparan seterusnya akan membincangkan tentang cara-cara untuk memupuk akhlak mulia. Cara-cara ini terbahagi kepada 5, iaitu beristiqamah dan beribadat. Selain itu, biasakan diri buat kebaikan. Seterusnya, bergaul dengan orang yang baik. Seterusnya, menghayati kehidupan berakhlak mulia dan bertaubat. Sekarang, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang beristiqamah dan beribadat. Hal ini membincangkan apabila seseorang melakukan ibadah secara berterusan, individu tersebut akan terbiasa dengan amalan kebaikan dan berasa dekat serta takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah seseorang individu itu seperti menjaga solat pada awal waktu. Mereka akan merasakan bahawa mereka perlu menjaga sebaiknya perkara-perkara yang wajib, terutamanya tiang agama kita, iaitu solat 5 waktu. Apabila mereka terdetik untuk meninggalkan, mereka akan segera berasa takut dan mengingat tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mereka akan sentiasa mematuhi dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Secara dasarnya, pada masa ini terdapat banyak berlakunya kes buli dan vandalisme di sekeliling kita. Apabila seseorang itu mematuhi amar ma'ruf nahi munkar, perkara sebegini tidak akan berlaku dan negara kita akan menjadi aman dan harmoni. Selain itu, perbuatan seperti beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan secara berterusan akan sedikit sebanyak memupuk akhlak mulia dalam diri seseorang individu. Ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita akan berasa aman dan tenteram, serta mereka tidak berasa was-was untuk berkenalan lebih lanjut dengan diri kita. Paparan selanjutnya menunjukkan bahawa kita sebagai umat Islam hendaklah membiasakan diri membuat kebaikan. Kebaikan merupakan satu perkara yang suka diamalkan oleh sesetengah pihak. Ini kerana ada terdapat masyarakat yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Apabila yang berkemampuan, mereka dapat membantu, tetapi ada segelintir manusia yang hidung tinggi dengan kekayaan yang mereka ada. Mereka merasakan bahawa apabila mereka bersedekah, mereka akan menjadi lebih miskin. Sedangkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bermaksud, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Riwayat Muslim. Di samping itu, ini juga akan mengambil jangka masa yang lama untuk membiasakan diri untuk melakukan kebaikan.
Hal ini dikatakan demikian kerana apabila mereka yang dulu kedekut untuk bersedekah, mereka akan berasa janggal dengan perbuatan itu. Tetapi lama-lama perbuatan itu akan menjadi satu habit atau tabiat kepada diri seseorang individu. Mereka akan sentiasa menolong orang yang susah, maka kadar kemiskinan di negara kita akan menurun dari masa ke masa sekiranya amalan bersedekah ini dilakukan oleh semua pihak demi mendapatkan keridaan Allah tentang harta yang dimilikinya. Tambahan pula, bergaul dengan orang yang baik memainkan peranan penting kerana kawan merupakan orang kedua paling rapat selain keluarga. Apabila kita bergaul dengan rakan yang baik, akan mencorakkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dalam pada waktu yang sama, sekiranya kita semakin nampak kelemahan kawan kita dari segi personalitinya, kita hendaklah menasihati mereka dengan baik dan bersama-sama berubah kepada yang lebih baik, bukannya meninggalkan mereka dan enggan berkawan dengan mereka. Sekiranya tidak mampu dengan perkataan, kita hendaklah mengambil inisiatif yang lain, iaitu mendoakan mereka agar mereka berubah ke arah yang lebih baik dan sama-sama akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara-cara untuk bergaul dengan orang yang baik adalah kita hendaklah memilih sahabat yang baik budi pekertinya. Ini kerana akan mempengaruhi sedikit sebanyak diri kita. Pepatah Arab ada menyatakan, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau wangi. Dan jika berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya. Seterusnya, menyiasat latar belakang sahabat ini kerana kita hendaklah mengetahui sabar sedikit tentang diri mereka kerana kita akan menceritakan dan berkongsi masalah dengan mereka. Maka, kita memerlukan sumber kepercayaan yang tinggi dari kawan kita. Paparan selanjutnya tentang menghayati kehidupan berakhlak mulia dengan cara kita mengamalkan kehidupan yang berasaskan adab-adab di dalam Islam seperti adab dengan ibu bapa dan orang tua. Dalam surah Al-Ankabut ayat 8, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu, kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Berbuat baik kepada ibu bapa adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Perkara ini wajar kerana ibu bapa telah bersusah payah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendoakan, memberi kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anak sejak lahir sehingga ke hari ini. Segala kebaikan mereka tidak mungkin dapat kita lunaskan semuanya. Manfaat yang akan diperoleh adalah kita dapat merasakan kehidupan yang berakhlak mulia dan memperoleh bahagia di dunia dan di akhirat. Kita juga akan terbiasa dengan kehidupan beradab dan berakhlak mulia dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Hal ini akan menyebabkan kita sedar dan faham betapa indahnya Islam. Akhir sekali, bertaubat. Perbuatan ini akan membuatkan kita menyedari dan menyesali kesilapan-kesilapan lalu dan membuatkan kita kembali kepadanya. Secara tidak langsung, akan wujudnya kesedaran diri dan berusaha membuatkan kita berubah kepada yang lebih baik. Keazaman yang tinggi diperlukan untuk tidak mengulangi kesilapan tersebut dan kita akan semakin dikasihi oleh Allah SWT. Intihannya, akhlak yang mahmudah akan dipupuk dalam diri seseorang individu dan menyebabkan lebih ramai manusia yang hidup dalam aman damai walaupun dalam masyarakat yang majmuk. Sikap dengki-mendengki, iri hati dan sombong tidak akan berlaku lagi. Curi dan penagih radar juga akan menurun secara mendadak. Sekian, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Seterusnya adalah penghayatan dari sudut sunnah. Sebelum itu, kita perlulah mengenal pasti apa yang dimaksudkan dengan sunnah. Di dalam sunnah ini, terdiri daripada dua kategori, iaitu dari segi bahasa dan satu lagi dari segi istilah. Jadi, mari kita lihat maksudnya. Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan atau kehidupan sama ada ia bersifat terpuji ataupun sebaliknya. Manakala sunnah dari sudut istilah pula mempunyai dua makna, iaitu dari sudut ahli hadis dan ahli usul. Pertama, dari sudut al-hadis, sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kira dari segi perbuatan,
perkataan takrir atau dikenali sebagai persetujuan, sifat-sifatnya dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dari sudut ahli usul pula, sunnah adalah perkara yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukannya daripada Al-Quran. Ia diambil daripada perkataan, perbuatan dan takrir baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi, marilah kita melihat contoh sunnah yang perlu kita ikuti bagi menjadi seorang khalifah yang berguna. Di sini, saya akan terangkan 3 sahaja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud merupakan solat yang paling digalakkan untuk lakukannya kerana ia mempunyai banyak kelebihan, tidak kira dari segi apa-apa pun. Sebab itu, apa yang dimaksudkan dengan tahajud ini? Tahajud adalah solat yang dilakukan pada waktu malam selepas isyak setelah bangun daripada tidur atau kita kenalinya sebagai qiyamul lail. Waktu yang paling afdal untuk lakukan solat sunat tahajud ini adalah pada waktu tengah malam atau pada 1/3 malam kerana pada waktu itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan waktu yang paling sepi yang membolehkan kita untuk bertambah khusyuk dalam solat. Juga mendapat pahala yang tak terhingga kerana sanggup untuk membangunkan diri daripada tidur. Menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam atau dikenali sebagai solat tahajud. Terdapat juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wahai orang yang berselimun, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang terdapat untuk berehat iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit daripada separuh itu atau lebih daripadanya." Seterusnya adalah membaca Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca Al-Quran. Ini kerana dalam Al-Quran mempunyai banyak perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ia juga terdapat kisah-kisah Nabi kita dalam memperjuangkan Islam dan juga berkaitan perkara yang gaib seperti hari kiamat. Al-Quran merupakan mukjizat Muslim dan merupakan perkara yang akan dirujuk sekiranya berlaku apa-apa kekeliruan. Contohnya, terdapat kekeliruan dalam hukuman, jadi dengan merujuk Al-Quran, kita dapat mengetahuinya. Dengan membaca Al-Quran, banyak kelebihan yang kita peroleh. Pertama, dapat menenangkan jiwa. Ini kerana apabila jiwa kita tenang, kita akan lebih mudah untuk melakukan semua kerja dan tidak akan merasa tertekan sekiranya ada apa-apa yang berlaku kepada kita. Dan kita selaku khalifah Allah SWT perlulah sentiasa tenang sekiranya terdapat sebarang ujian yang menimpa dalam diri kita. Akhir sekali adalah solat sunat duha. Solat sunat duha ini dilakukan selepas pada waktu matahari sedang naik. Sekiranya cuaca menghalang seperti mendung ataupun gelap, perkara yang paling mudah adalah dengan merujuk takwim waktu solat. Cara nak kelal pasti adalah dengan menambah masa sebanyak 20 minit selepas waktu syuruk. Contohnya, waktu syuruk itu pada pukul 7.32 pagi dan apabila ditambah dengan 20 minit, maka waktu duha bermula pada jam 8 pagi. Walaupun begitu, waktu yang paling afdal melakukan solat sunat duha ini adalah dengan menganggap matahari naik setinggi 7 hasta atau bersamaan 3 meter. Ia lebih kurang dalam pukul 9.30 pagi. Menurut Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat ahli Quba. Di kala itu mereka sedang mengerjakan solat duha. Baginda bersabda, "Inilah solat orang-orang yang kembali kepada Allah, iaitu di waktu anak-anak unta telah bangkit kerana kepanasan waktu duha." Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Solat sunat duha ini juga banyak kelebihannya. Yang pertama, disukai oleh Allah SWT. Perkara ini dapat diketahui berdasarkan hadis riwayat Muslim yang berkata, amalan yang paling disukai oleh Allah SWT adalah yang berterusan dilakukan oleh pelakunya walaupun ia sedikit. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dapat ditafsirkan berdasarkan Nu'aiman bin Hammar bahawa ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam,
Janganlah kamu berasa lemah untuk beribadah kepadaku dengan cara mengajarkan solat 4 rakaat di awal waktu siangmu. Saya akan aku cukupkan untukmu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada hari tersebut, rezeki akan sentiasa dicukupkan oleh Allah SWT. Seperti yang sering dikatakan umum, bahawa solat duha adalah solat pembuka pintu rezeki. Juga, Allah akan menurunkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak kira dari bentuk makanan, tubuh yang sihat, anak-anak yang soleh dan bijak, keluarga yang bahagia, bidang pekerjaan baik, dan banyak lagi. Sebagai penutup kata, kesimpulan yang dapat dibuat adalah sekiranya kita menghayati perkara-perkara yang telah disebutkan pada permulaan video hingga sekarang mengenai akhlak dan sunnah Rasulullah SAW ini, kita haruslah menerapkannya dan diri kita akan menjadi seorang khalifah yang berkualiti dan bermakna. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.